Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah, karangan Al-Syeikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Dan insyaAllah hari ini kita akan mula pada muka surat 74, iaitulah berkenaan dengan tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Seperti mana yang kita ketahui di dalam pengajian kita semalam, bahawasanya kita di antara syarat-syarat sah kita punya Al-Fatihah, yang mana ianya merupakan rukun di dalam solat, perlulah mura'i hurufiha. Kita perlu meraihkan segala huruf-hurufnya. Dengan maksud kata, kita perlu jaga semua huruf-huruf yang ada dalam Fatihah. Termasuklah juga mura'i tasydidatiha, menjaga, meraihkan dia punya tasydid-tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ada 14 tasydid. Okey, jadi tasydid ini ataupun syiddah ataupun sabdu ini dia merupakan huruf. Okey, dia merupakan huruf juga. Maka kalau kita tidak jaga dia, maka kita telah membaca surah Al-Fatihah dalam hal keadaan kekurangan hurufnya. Maka ketika itu Al-Fatihah kita tidak sempurna. Bila tidak sempurna, maka tidak sahlah kita punya Fatihah. Bila tidak sah Fatihah kita, maka tak sah sembahyang kita. Jadi di situ masalah yang timbul. Oleh kerana itu, kitab ini pengarang Syekh Salim bin Sumair, dia mengambil inisiatif untuk menerangkan di manakah tasydid-tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dan ini masya-Allah, ini salah satu pengkhususan ataupun kita panggil khususiat, keistimewaan kitab ini. Okey, sebab tuan-tuan puan-puan boleh buka kitab even yang besar-besar sekalipun, dia tak sebut pun 14 tasydid ni. Okey, di manakah tasydid-tasydid itu berada dalam Fatihah, dia tak sebut. Okey, dia tak sebut. Jadi kitab ni masya-Allah, inilah salah satunya kitab dalam fiqh Syafi'i yang menerangkan dengan secara detail di manakah tasydid-tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah yang wajib kita jaga, kita raikan supaya Al-Fatihah kita itu sah. Okey. Jadi sebab itu masya-Allah tuan-tuan, bagus kita belajar kitab ni. Dan alhamdulillah Maulana Ustaz Omar kita pilih kitab ni sebab apa? Sesuai dengan kita lah orang awam. Untuk apa? Untuk tahu benda-benda macam ni. Baik, tak buang masa, kita baca kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhunil Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala faslun. Ini satu fasal pada membincangkan mengenai bilangan sabdu dan yang ada dalam surah Al-Fatihah dan di mana tempat dia.
Tashdidatul Fatihati, tasydid sabdu-sabdu di dalam Fatihah itu arba'a asyrata, ada 14. Okey, yang pertama bismillah fauqa al-lam. Okey, lamil jalalah. Okey, di atas lafzul jalalah, di atas huruf lam. Tasydid yang pertama dekat bismillah, dekat atas huruf lam di dalam kalimah Allah. Ar-Rahman di atas fauqa ra, Ar-Rahim fauqa ra, Ar-Rahman di atas huruf ra, Ar-Rahim di atas huruf rahim ra juga. Alhamdulillah fauqa lamil jalalah. Apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada lafaz alhamdulillah ada satu tasydid, iaitu pada atas lamul jalalah pada lafaz lillah itu. Rabbil alamin fauqal ba, pada lafaz rabb itu ada pada atas, ada tasydid di atas huruf ba. Ar-Rahman fauqa ra, Ar-Rahim fauqa ra, Ar-Rahman di atas ra, Ar-Rahim di atas ra, sama macam bismillah tadi. Kemudian Maliki Yaumiddin fauqa dal, pada huruf ad-din, pada perkataan ad-din di atas huruf dal tasydidnya. Iyyaka na'budu, pada atas huruf ya pada perkataan iya. Iyyaka na'budu. Jadi sebab itu kena jaga. Wa iyyaka nasta'in fauqal ya juga, di atas huruf ya. Yang ni saya just baca je tuan-tuan, dia tak ada syarah apa-apa lah. Yang ni dia bab bacaan. Jadi maksudnya tuan-tuan tahu di mana tempat dia, dan insya-Allah kita semua tahulah. Cuma nak kena jaga. Jangan baca bismillahi, Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, tak betul. Okey, Bismillahirrahmanirrahim, kena ada dia punya tasydid tu. Okey, kemudian iyyaka, tu kena jagalah. Wa iyyaka, cuma tak payah lah, dia tak payah tekan sangat. Ada orang tu dia takalluf kan, dia berat sangat. Dia tak ada suruh macam tu. Okey, syarak tak suruh macam tu. Tanya guru tajwid pun tak ada guru tajwid suruh macam tu lah. Saya tak tahulah kalau ada guru tajwid tuan-tuan suruh macam tu kan, wallah alam lah. Tapi setakat saya belajar ni kena tekan, tetapi tidaklah sampai takalluf macam tu kan, sampai berat macam tu. Dia iyyaka na'budu wa iyyaka, dia tak payah dia tak payah macam tu kan. Ada saya dengar ni kan, ada juga imam dia nak jaga sangat tu, jadi nampak berat sangat. Okey, nampak berat sangat, teruk sangat bunyinya. Okey, jangan macam tu. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya selalu suka cadang tuan-tuan perempuan, kalau nak dengar bacaan Quran yang bagus kan, nak tahu bacaan macam mana yang betul, dengar bacaan Al-Quran Syekh Mahmud Khalil Al-Hussari, Syekhul Qurra di Mesir. Okey, Syekhul Qurra di Mesir, zaman beliau hidup, beliau lah syekh bagi segala qari-qari yang ada kat Mesir ni. Nama dia Syekh Mahmud Khalil Al-Hussari. Dia ada bacaan dia 30 juzuk, ada dekat dalam YouTube, boleh tengok. Boleh dengar lah. Saya macam ni lah, saya malam-malam ni jadi imam tarawih kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, on the way nak pergi Masjid Surau tu, saya akan pasang bacaan beliau lah. Kita akan dengar kan. Jadi pasanglah, dengar tiap-tiap hari, dengar satu juzuk ke. Sebab Syekh Mahmud ni panjang sikit lah dia punya bacaan dia, sebab dia baca pelan-pelan, tapi kita boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh kecap kan, kita boleh tiru dia punya bacaan dia. Dan masya-Allah lah, saya suka beliau lah. Saya suka beliau. Yang lain ni mungkin lebih pada lagu kan, orang suka dengar lagu. Kita bukan nak dengar lagu tu tuan-tuan, kita nak bacaan kita betul. Okey, itu yang lebih penting. Baik, kemudian ihdinas siratal mustaqim, fawqa sad, di atas huruf sad tu. Jadi kena ihdinas, okey, fawqa sad, siratal ladzina, fawqa lam, di atas huruf lam, di atas perkataan alladzi,
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua di situ, dia pada perkataan dallin tu fauqad dad, di atas huruf dad dan di atas huruf lam. Okey. Okey, selesai. Jadi itu tasydid. Jadi 14 ini kena jaga puan-puan. Jadi macam mana nak jaga? Ya, kena belajar lah. Kena belajar. Sebab apa? Dia ialah rukun solat. Minimum kalau kita ni teruk lah kan, orang Kedah panggil balak liat kan. Kita ni malas sangat lah, teruk sangat lah malasnya tu kan. Saya memang tak cukup masa lah. Bukan malas pun, mungkin lah ada orang, dia bukan, saya bukan malas Ustaz, tapi saya memang tak ada masa. Tak ada masa untuk agama pun, tak ada masa kan. Contoh, dia memang sibuk dengan dunia ni. Tak apalah, paling tidak pun sebenarnya tak bagus lah, tapi paling tidak Fatihah ni dia kena belajar. Kena cari guru untuk tahsin Fatihah dia. Okey, kena jumpa qori-qori. Siapa lah kalau dia duduk dekat mana-mana kan. Kalau kat Bangi ni ramailah qori. Kalau rumah dekat Bandar Baru Bangi, Kajang, Semenyih ni banyak qori-qori lah, banyak masya-Allah. Kan ada Ustaz Amir Rahman dekat Seremban kan. Ada apa ni, Ustaz Tarmizi ke? Ustaz Tarmizi Bangi ke? Adalah beberapa orang, Dr. Anwar Hassin kan, duk Bangi. Semua tu area-area Bangi lah. Jadi ramai sebenarnya qori-qori yang kita boleh ni. Guru-guru Quran lah ramai kan. Yang ada dekat dalam online pun ramai tuan-tuan. Tapi online ni saya tak suka sangat. Bukan tak suka sebab apa, sebab tak puas lah, tak puas kan. Kita biasanya bila kelas online ni dia suara mengaji Quran lah. Sebab mengaji Quran ni dia nak kena dengar suara. Jadi kalau tak dengar suara biasanya kita tak sedap lah, tak sedap nak belajar. Kita punya bukaan mulut semua tu kadang-kadang tok guru kita tak nampak. Jadi biar menghadap depan-depan, lepas tu kita bedah betul-betul Fatihah tu lah, Fatihah tu kalau boleh satu Quran. Tapi paling tidak kalau malas sangat, Fatihah tu biar bedah betul-betul. Okay, selesai. Faslun yusannu raf'ul yadain. Okay, sekarang kita nak masuk bab sunat sikit lah. Dia kata sunat kita ni masalah pada bilakah kita disunatkan untuk mengangkat tangan. Kadang-kadang ada sebahagian orang saya tengok dia tiap-tiap waktu dia angkat tangan. Jadi kurang tepat dari sudut pendapat yang muktamad lah. Okey, kurang tepat dari sudut pendapat yang muktamad. Dari sudut pendapat yang muktamad hanya ada 4 tempat sahaja yang kita disunatkan untuk angkat tangan ketika takbir sama ada takbiratul ihram ataupun takbir intiqalat, takbir perubahan rukun. Okey. So ada 4 tempat. Apa dia? Jadi ini nak sebut kat sini lah apa 4 tempat tu. Faslun yusannu raf'ul yadain fi 4 mawadhi'a. Disunatkan mengangkat kedua-dua tangan pada 4 tempat. Okey, nak angkat tu tahap mana tuan-tuan? Dia punya angkat tahap ni. Okey, maksudnya jari kita setentang, jari yang atas ni setentang dengan telinga dan jari bawah ni setentang, yang jari atas tentang dengan telinga yang atas. Jari yang bawah setentang dengan anak telinga yang bawah ni. Kemudian dia juga setentang dengan bahu. Hazwal mankibain. Okey, dia setentang dengan telinga dan dia setentang dengan bahu. Ini kita mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Syafi'i dan sama laki dan perempuan. Okey, sama laki dan perempuan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita beramal dengan 2 hadis. Kita menggabungkan 2 hadis. Ada pun mazhab-mazhab lain ada yang beramal dengan salah satu daripada hadis saja. Jadi kita ni sebenarnya sajalah nak menyelit sikit kan. Kita ni sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah mazhab yang sangat berpegang dengan hadis Nabi SAW. Dan sebenarnya memang banyak ulama hadis pun mazhab Syafi'i. Kan? Adalah mazhab lain pun ada juga, bukan tak ada. Tapi sebenarnya nama-nama yang famous, nama-nama yang famous, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kan, Imam Suyuti, Imam Nawawi kan, Khatib Baghdadi tak pasti. Okay, tapi ramailah ulama mazhab Syafi'i ni. Ibnu Salah kan, Al-Hafiz Ibnu Salah kan, Al-Hafiz yang lain-lain ni. Okey, ramai sebenarnya, Al-Hafiz Al-Iraqi kan, semua ni mazhab Syafi'i. Jadi ulama mazhab Syafi'i ni memang ulama yang bukan sekadar pakar dalam masalah hadis, pakar dalam masalah fiqh, tapi pakar juga dalam masalah hadis. Jadi imam, sebab apa? Imam kita, Imam Syafi'i, dia punya gelaran apa? Nasirus Sunnah. Dialah yang Nasirus Sunnah, pembantu kan.
yang penyelamat kepada sunnah-sunnah Nabi SAW ni. Sebab itu kita mazhab Syafi'i, kita tak pernah takut dengan mazhab lain. Sebab dalil kita kebanyakan masalah ialah Quran dan hadis. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki biasanya kalah dengan kita pada bab tu. Okey, sebab dia orang terpaksa pakai dalil lain. Mazhab Maliki dia biasa akan pakai dalil amal ahli Madinah lah. Okey, amal ahli Madinah. Mazhab Hanafi dia ada takwil lah, dia ada cara dia lah kan, dia ada cara kaedah-kaedah dia. Bukan dia orang tak betul, tak, bukan, tetapi kita ni sebenarnya paling mudah lah sebenarnya nak berhujah. Tapi masalah sekarang ni kita banyak kalah dengan Wahabi kan. Sebab apa? Wahabi tu lebih banyak nampak seolah-olah dia orang menguasai hadis kan. Sedangkan tak, ulama mazhab Syafi'i lah yang jago juara dalam masalah hadis berbanding mazhab-mazhab lain. Okey, mazhab-mazhab lain ni semua besar-besar belaka, semua tok guru Imam Syafi'i kan. Tapi kita punya mazhab menang pada apa? Kita ni sangat berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi tu saya nak cerita tentang angkat tahap mana. Jadi itu sunat. Okey, tu sunat. Mazhab Hanafi dipegang kat sini kan. Mazhab Hanafi dipegang kat sini. Macam dalam gambar ni lah. Macam dalam gambar ni. Okey. Baik, jadi kita ni disunatkan angkat tangan ni pada 4 tempat. Kat mana? Inda takbiratul ihrami. Pertama ketika takbiratul ihram. Okey, ketika takbir Allah kan, takbir nak masuk semayang tu. Takbiratul ihram nama dia. Okey, ketika itu disunatkan angkat tangan. Wa inda rukuk, ketika nak turun rukuk, intiqalat, berubahnya daripada rukun berdiri ke rukun rukuk, maka sunat Allahu akbar, angkat tangan. Wa indal i'tidal, daripada rukuk nak bangun berdiri tegak balik tu sunat juga untuk angkat tangan. So dah 3. Yang terakhir indal qiyam minat tasyahhudil awal. Yang ni ramai orang silap lah. Ramai orang silap. Apa dia? Ketika kita nak bangun daripada tahiyat awal. Jadi kalau solat tu pertama tak ada tahiyat awal, contoh solat subuh, maka daripada rakaat pertama ke rakaat kedua tu tak sunat. Ataupun solat yang 4 rakaat, daripada rakaat ketiga ke rakaat keempat tidak disunatkan untuk angkat tangan. Okey, menurut pendapat yang muktamad. Okey, yang muktamad hanya 4 tempat ini saja. Tetapi Imam Syarqawi dalam Hasyiah Syarqawi dia kata tetap sunat. Saya tak tahu nota kaki ada tak ada. Imam Syarqawi dia kata tetap sunat juga angkat daripada takbir yang daripada rakaat kedua ke rakaat pertama ke rakaat kedua dan rakaat ketiga ke rakaat keempat. Dia kata tetap sunat. Okey, tetap sunat juga. Dan itu juga yang diargue oleh Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah ni kan ulama mazhab Syafi'i, ulama hadis kan, kita semua tahu kan. Imam Ibn Khuzaimah dia ada sahih dia kan, kitab sahih dia, Sahih Ibn Khuzaimah. Jadi Imam Ibn Khuzaimah dia kata apa? Di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara perkara yang ditinggalkan oleh ashab kami, perkara sunat yang ditinggalkan oleh ashab kami ialah apa? Mengangkat tangan setiap kali berdiri daripada duduk kan. Jadi dia kata pada di sisi Imam Ibn Khuzaimah dia kata benda tu sunat. Benda tu sunat dan sunnah lah, sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Tetapi pendapat yang muktamad mazhab ialah hanya pada 4 tempat ini sahaja. Okey, ni masalah dalil lah tuan-tuan. Dia akan jadi panjang lah kalau kita nak bahas masalah dalil ni, insya-Allah. Selesai. Faslun syurutus sujudis sab'ah. Syurutus sujudi sab'atun. Okey, ni kita mula nak membicarakan tentang syarat-syarat sujud. Tadi kemarin kita dah bincang tentang apa? Kita dah bincang tentang syarat Fatihah, syarat takbir. Kan? Syarat takbir ada 16, syarat Fatihah ada 10 kan? Kalau tak silap 10 ke 8. Kena tengok balik, saya pun tak hafal tu. Ada 10 kan? Ada 10. Takbir ada 16, Fatihah ada 10. Ni syarat sujud ada 7. Syarat sujud ada 7. Apa syarat dia? Dia kata faslun syurutus sujudi sab'atun, ada 7. Syarat-syarat sujud ada 7. An yasjuda, pertama yasjuda, bahawasanya dia sujud ala sab'ati a'dha, di atas 7 anggota. 7 anggota tu kat mana? Dia akan sebut kat muka surat belakang, muka surat 81. Okey, 7 anggota. Dia mesti pada 7 anggota ni. Okey, dia tak cukup tak sah. Tu macam itulah. Tak cukup tidak sah kecuali ada masyaqqah lah. Ada masyaqqah. Okey, itu pertama. Yang kedua,
Wa an takuna jabhatahu makshufatan. Mestilah, hendaklah dia punya dahi perlu dibuka ketika iaitu tidak ditutup dengan sesuatu pun sewaktu sujud. Dia punya dahi ni kena terbuka sikit. Itu point dia. Maksud terbuka tu apa? Kena ada sikit lah. Dia tak perlu macam terbuka semua kan. Contoh orang tu dahi luar, dia kena buat macam ni. Tak payah, tak wajib. Yang penting ada sedikit daripada dahi dia kena dekat tempat sujud. Sikit. Mana tahap ni? Ni sikit sangat, tak dapat kot. Ni macam ni okey lah. Okay. Saya dulu waktu zaman sekolah tu Allahumma salli ala sayyidina, ada orang kata kan, kalau ada rambut sehelai pun tak sah. Tu tak betul lah. Saya tak tahu dari mana ajaran dia belajar kan. Okey, mungkin mazhab lain wallahu alam, ataupun qaul dhaif daripada mazhab ke pun saya tak tahu, saya tak pasti. Tapi yang mu'tamad di sudut mazhab Syafi'i ialah sebahagian sahaja daripada dahi. Sebahagian. Jadi kita tak perlulah buka ni kan. Tapi kalau jenis orang yang tak pakai kepiah, yang mana rambut panjang yang menutup dahi dia kan, macam rambut Korea tu kan, yang tu kenalah. Okey, dia kena tarik lah rambut dia sikit kan, waktu dia sujud tu. Okey, tetapi yang lebih mudahnya pakailah kepiah kan. Dan bahkan makruh kan, solat dalam keadaan buka kepala ni makruh. Okey, so lebih baiklah pakai kepiah tu. Okey, selesai. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pertama. Wa tahamulu bi ra'sihi, dan dia tahammul, dia memberatkan tempat sujud dengan menggunakan dahi di kepalanya. Iaitu sekiranya dia solat di atas span atau seumpamanya, nescaya span tersebut akan penyek oleh berat dahi orang yang sujud. Dia maksud berat ni, dia bukan semesti kena tekan. Kita lepaskan kepala kita. Lepaskan kepala kita ni berat. Okey, jadi kita lepaskan kepala kita biar dia memberatkan kawasan sujud tu. Bukan mesti kita tonyoh. Kita tonyoh kepala kita kan. Dah mesti. Okey, yang penting dia beratkan kepala kita. Macam tu je. Tonyoh sikit lah. Kalau kita rasa tak yakin, tonyoh sikit. Tapi bukan duk tonyoh gosok nak bagi ni kan, nampak ada kesan. Tu tak disuruh lah. Tapi orang-orang soleh ni adalah kesan-kesan dia tu kan, kita nampak lah kan. Tapi kita tengok sebahagian masyayikh tak ada pun kan. Kita tengok sebahagian masyayikh tak ada pun, kita nampak. Tapi benda tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata apa, tahammul tu beratkan kepala. Okay. Wa adamul huwiyyi li ghairi. Jadi orang yang sujud tidak jatuh ke tempat sujud untuk tujuan selainnya. Okey, maksudnya apa? Macam ni. Ni pun sebenarnya syarat bagi i'tidal, syarat bagi rukuk juga. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau kita sujud, contohlah kita daripada berdiri, i'tidal, kita memang nak sujud, tapi waktu sebelum kita nak sujud tu kita ada bunyi mercun kan, pom, kita pun melatah tu kita terus sujud, Allah, kita sujud terus. Ketika itu kita wajib bangun balik. Untuk bangun balik baru kita baru turun sujud. Sebab apa? Walaupun kita dah sujud, tetapi sujud sekarang yang kita buat ni bukan sebab niat nak sujud, tak, tetapi sebab melatah. Jadi ketika itu turunnya kita, movement kita ketika itu bukan atas niat. Okey, bukan atas niat. Dia mesti dengan niat apa? Niat nak turun. Bukan niat bukan dengan sebab dia melatah ke, sebab dia nak mengelak kan. Ada orang baling barang, ada orang baling selipar kan. Zaman kecil-kecil tu. Jadi dia apa? Dia apa ni? Dia nak mengelak tu, dia terus turun sujud kan. Itu pun tak boleh. Dia kena bangun balik, kemudian baru dia turun sujud. Dia tak cukup memada dengan turun tu. Okey, soalan bagus. Semasa turun sujud, turun lutut atau tangan dulu? Qaul mu'tamad dalam kebanyakan kitab sebut bahawasanya turun dengan lutut dulu. Turun dengan lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Okey. Tetapi ada juga kitab yang sebut turun dengan tangan dulu. Ada. Saya tak nafi, memang ada kitab yang sebut dengan tangan, sebab katanya itu lebih tawaduk. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab kita ialah turun dengan kaki dulu. Okey, turun dengan lutut dulu, turun dengan lutut. Memang kaki kat bawah dah kan. Turun dengan lutut dulu. Okey, soalan bagus tuan Hari, jazakumullah khairan jazak. Kemudian wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ni poin penting ni. Ramai orang perempuan buat silap ni. Okey,
Dia kata janganlah kita sujud di atas benda yang bergerak dengan pergerakan kita. Yang ni hari tu ada bergaduh kan. Adalah seorang orang Arab datang ke Malaysia ni, dia buat pasal kan. Dia buat bagi orang pening. Okey, dia buat bagi orang pening. Dia guna hadis. Seolah-olah kita ni tak ulama mazhab Syafi'i ni tak faham hadis. Kan? Tu saya geram lah tu. Okey. Tengah-tengah malam ni rasa nak marah pula. Okey, jadi kita kata syarat ni memang ada, dia memang ada ada riwayat. Kan, perbahasan masalah ni panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Majmu'. Kalau malas nak tengok kitab Majmu', boleh tengok Facebook saya. Hari tu waktu zaman isu ni panas, saya ada tulis lah sikit. Kan, saya bawa ibarat-ibarat kitab. Okey, saya bawa ibarat-ibarat kitab. Kalau rajin gerti baca bahasa Arab tu bacalah. Okey, kita jawab, kita ada jawapan kita ada sebab kenapa kita kata wajib dan tak sah dan kenapa jawapan kita lah. Okay, so kita ada Allahumma salli ala sayyidina jawapan kita. Cuma isunya macam mana? Isunya ialah jangan kita sujud di atas benda yang bergerak dengan kita. Jadi sejadah tak apa, sejadah tak bergerak dengan pergerakan kita. Yang tak boleh ialah sujud dengan benda yang bergerak dengan kita. So contoh macam mana? Contoh macam ni, orang perempuan biasa buat. Contoh dia tengok kawasan tu kotor, berpasir ke apa, dia pula tak ada sejadah. Jadi dia buat apa? Dia bila dia nak sujud tu, dia kibas dia punya telekung ke depan, kemudian dia sujud atas telekung dia. Kalau dia sujud atas telekung dia, maka tak sah, sebab telekung tu bergerak dengan pergerakan dia. Kan ni masalah. Okey, tak sah tu, perbuatan tu tak sah. Ataupun kalau orang lelaki dia sujud atas dia punya ekor serban dia, pun tak sah sama. Ataupun dia sujud atas dia punya burdah, dia punya ridak yang dia pakai. Kalau ridak tu dia letak kat bawah sebagai sutra, tak apa. Sebab benda tu tak bergerak dengan dia. Ni yang cerita yang bergerak dengan dia, lepas tu dia sujud atas tu tak boleh, tak sah. Okey, dalilnya ada hadis Nabi SAW lah. Dalil waktu ketika mana waktu panas pun, ceritanya hadis seorang sahabat dia kata waktu tu musim panas kan kita kena faham zaman dulu masjid Nabi pasir kan, dia tak ada kapet, dia pasir je. Jadi waktu tengah hari panas lah, standard lah kan, panas. Jadi ada sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak sujud kan, ni pasir panas ni, tanah panas kan. Rasulullah kata tetap kena sujud kan. Jadi kalau panas pun Rasulullah kata wajib sujud. Tak boleh boleh tak, seolah-olah nak tanya boleh tak kita letak something kan untuk halang. Kalau dah memang letak kat bawah tak apalah, tapi benda yang menutup dengan pergerakan, yang tu tak boleh. Okey, so Nabi kata tak boleh. So memang kita kena buka lah. Kita kena buka maksyuf. Okey, dan jangan sujud di atas yang bergerak. Tapi ini masalah dahi saja. Maksud sujud di sini ialah hanya dahi. Tangan tak apa. Tangan contoh kita dalam atas telekung, ataupun kita pakai glove tak apa. Kaki pakai stokin tak apa. Okey, macam mana, apa hukum letak siku atas lutut masa sujud? Kalau untuk orang lelaki dia sunat angkat kan, dia sunat angkat lah. Kalau letak dekat atas lantai makruh, tapi letak atas siku Wallahualam, saya nak kena check balik apa hukum letak atas siku. Okey. Biasa dalam kitab sebut letak atas lantai kan, dia macam anjing kan, macam anjing duduk. Sebab tu dia sebut makruh. Okey, makruh. Dia tak haram lah, sah je kan. Tapi apa hukum dia? Hukum dia kalau yang tu makruh. Kalau letak atas kaki, siku atas lutut kan. Wallahualam. Wallahualam. Nanti saya check lah dalam kitab. Okey. Kemudian wartifa'u asafilihi ala alihi. Mestilah terangkat dia punya bahagian belakang dia daripada bahagian depan dia. Okey. Maksudnya apa? Tidak keenam anggota badan yang lebih rendah iaitu punggung dan anggota-anggota sekitar punggung berada lebih tinggi di atas anggota badan yang lebih tinggi iaitu kepala dan dua bahunya. Jadi sebab itu kepala kena rendah. Ni isu macam mana ni? Isu dia akan jadi masalah kalau orang solat dekat atas tangga, yang mana tangga tu ascending menghadap kiblat. So confirm kepala dia akan jadi lebih tinggi daripada dia punya belakang. So ketika tu tak sah. Ataupun kalau tak tangga pun dia macam ramp tu kan, ramp untuk untuk orang yang naik wheelchair tu kan. Jadi kadang-kadang ni solat Jumaat lah, lambat dan sebagainya kan, kita kadang-kadang tak sempat kan, kita tak dapat nak ni, so kita terpaksa solat dekat tangga je. Jadi kena hati-hati.
Kan, kalau tangga tu satu level yang jenis panjang tu okey lah. Kalau kita terpaksa kaki dekat satu anak tangga, tangan kat satu anak tangga, kepala kat anak tangga yang atas, yang tu confirm kepala kita akan jadi lebih tinggi. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebabkan apa? Menyebabkan tak sah, kita punya sujud tak sah. Okey. Yang terakhir tamakninatu fi, tamakninah ketika mana sujud selesai. Apa hukum, boleh ke pakai mask? Bukan boleh, wajib kan? Wajib pakai mask. Zaman Covid ni wajib lah pakai mask. Okey, tapi soalan yang lebih praktikal, apa hukum asal lah menutup muka ketika tengah semayang? Asal hukumnya makruh. Sebab tu kalau ada orang perempuan dia solat pakai niqab, kan, solat pakai purdah, makruh. Makruh, hukum dia makruh. Ketika solat tutup muka makruh. Okey, tetapi ini zaman Covid. Jadi zaman Covid ni wajib. Sebab apa? Kita nak menolak benda yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Jadi ketika itu dia jadi wajib pula lah pakai. Okey, dia dah tak makruh lah. Point dia tak makruh. Okey, dia dah tak makruh. So pakai mask. Tapi kalau kat rumah pakai mask juga, itu makruh lah. Jatuh balik hukum dia makruh. Ini ceritanya kalau solat kat masjid, solat kat surau kan. Solat ketika ada orang. Kalau solat orang tak ada, buka je lah kan, tak ada orang. Tapi hati-hatilah kalau orang tiba-tiba masuk. Yang masuk tu pula polis yang nak saman kita 10,000, pakailah. Kan. So hati-hatilah. So tu point dia. Okay. Asal hukum makruh, tetapi kita kata zaman sekarang ni Covid, dia kemakruhan tu dah hilang. Okey, kemakruhan tu dah hilang. Sebab ada sebab. Sebab sama juga orang perempuan yang pakai niqab kan, saya sebut tadi makruh. Tetapi kalau dia solat tepi jalan, maka makruh tak ada. Sebab orang boleh tengok muka dia kan. Jadi dia punya makruh ni pada keadaan yang biasa, keadaan normal, keadaan tertutup. Okey. So di ketika itu dia hilang makruh dia dah. Dia boleh pakai niqab dia sebab solat di hadapan orang. Alright, selesai. Khatimatun. Ni penutup bagi perbincangan mengenai sujud. Jadi a'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud ada 7. Tadi kan disebut dia wajib sujud di atas 7 anggota. Jadi 7 anggota ni mana? Pertama jabhatu. Al-jabhatu iaitu dahi. Pertama dahi. Maksud dahi ni sebahagian dahi, bukan semua. Kalau semua macam mana kan? Kita kena sini je, tepi-tepi ni tak kena. Jadi kita kata sebahagian sahaja. Okey, yang penting ialah kena sebahagian. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, wa butunil kaffain. Bahagian dalam bagi dua tapak tangan. Batin tangan. Okey. Batin tapak tangan. Kaf. Ni kaf. Okey, ni kaf. Ni pergelangan tangan, ni lah tangan ni. Kan, tapak tangan lah kita panggil, tapak tangan. Okey. Jadi kaffain ni dua tapak tangan ni, dan batin. Ni batin. Yang ni zahir. Yang ni batin. Okey. So batin berserta dengan jari-jari dia lah. Okey, jadi wajib macam ni. Dia sujud mesti macam ni. Tak boleh macam ni. Sujud macam ni kecuali dia sakit lah. Dia sakit tadi cerita kan. Cerita normal macam tu sujudnya. Okey, wa rukbatan, dua lutut dia. Okey, wa butuni asabi'ir rijlain. Dan ke-6 dan ke-7 ialah bahagian-bahagian perut bagi jari-jari kedua kaki. Sebahagian. Maksudnya satu jari untuk satu kaki pun okey. Contoh kita boleh kepak, kita boleh, yelah sebab kaki kan dia kena macam tu kan, dia kena kita panggil apa, kita kena macam tu lah kan, kena bagi dia lipat sikit kan. Jadi lipat satu jari pun okey. Tapi yang penting kena perut jari. Ni perut jari, ini kepala jari kan, nampak ke? Ini kepala jari, ini perut jari. Jadi kalau kita sujud macam ni saja, yang kena kepala bukan perut. Dia perut dia kena lipat sikit. Jadi biar kena kat perut tu. Okey. Kalau macam ni saja dia kena kepala jari. Tak, kita kena perut jari. Sebab tu dia kata butun, perut. Asabi' jari-jari kaki, rijlain. Okey. Samalah juga. Tangan pun samalah. Cuma tangan kita tak adalah buat macam tu kan. Ni cerita kaki. So dia tak boleh pacak saja. Macam ni pun tak boleh. Dia kena lipat ke depan. Macam ni tak boleh, macam ni pun tak boleh. Okey. Selesai. Okey.
Faslun, fasal berkenaan dengan tajdidatut tasyahud. Okey, tadi kita dah bincang tentang tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Sekarang dia nak bincang tentang tasydid di dalam tasyahud. Tasydid dalam tasyahud, faslun tajdidatut tasyahudi 21. Ada 21. Ada 21 tasydid dalam tasyahud. Banyaklah, lagi banyak daripada Fatihah. Okey. Khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Okey. Dia kata yang 21 ni kalaulah tasyahud yang sempurna. Tapi kalau kita buat tasyahud yang paling sikit, dia kata wasit tata asyar fi aqali, hanya ada 16 saja. Okey, hanya ada 16 pada tasyahud yang ringkas, yang paling ringkas. Jadi nak tahu tasyahud sempurna, tasyahud yang ringkas, puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kena buka muka surat. Surat apa tu? Muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 63. Okey, muka surat 63. Kat situ dia bagi tahu bacaan tasyahud paling ringkas dan juga bacaan tasyahud yang sempurna dengan 3 riwayat. Okey, so tengok kat situlah. Okey, mana yang ringkas, mana yang ni. Okey, selesai. Jadi kat mana dia punya tasydid dia? Dia kata pertama at-tahiyyatu 'ala ta'i wal ya. Ada dua pada perkataan tahiyyat, ada dua. Pertama pada huruf ta, yang kedua pada di atas huruf ya. Okey, al-mubarakatus salawatu 'ala sad, di atas huruf sad pada perkataan as-salawat. At-tayyibat 'ala ta'i wal ya, di atas huruf ta dan ya pada perkataan at-tayyibat. Lillah 'ala lamil jalalah, di atas lamul jalalah. Assalam di atas huruf sin, 'ala sin. Alaika ayyuhan nabi 'ala al-ya'i wan nuni wal ya. Di sini ada 3, alaika ayyuhan nabi ada 3. Pertama pada perkataan ayyuha pada huruf atas huruf ya. Yang kedua dan ketiga pada huruf pada perkataan an-nabi di atas huruf nun dan juga huruf ya. Wa rahmatullah 'ala lamil jalalah, di atas kalimah Allah di atas huruf lam. Wa barakatuh assalam 'ala sin, di atas huruf sin pada perkataan assalam. Alaina wa 'ala ibadillah 'ala lamil jalalah, di atas kalimah Allah di atas huruf lam. As-salihin di atas huruf sad, 'ala sad. Asyhadu an la ilaha 'ala lami alif, iaitu pada perkataan lam alif, tasydidnya. Illallah ada 2, 'ala lami alifin wal lamil jalalah, di atas huruf lam alif dan juga di atas huruf lam di dalam lafzul jalalah. Wa asyhadu anna 'ala nuni, di atas huruf nun pada perkataan anna. Muhammadar Rasulullah. Di sini ada 3, di atas huruf mim di atas perkataan Muhammad, di atas huruf ra pada perkataan ar-rasul, di atas huruf lam pada lafzul jalalah. So total berapa? Total 21. Okey, total 21. So kena jagalah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Kena tasydid semua tu kena ada. Alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, so tasydid tu kena ada. Selesai. Yang ni pun dia tak ada syarahan panjang tuan-tuan, dia just kena tahu kat mana dan kemudian kita kena beramal lah. Dan yang terakhir ialah tasydid di dalam selawat. Sebab selawat juga ialah rukun qauli, maka selawat juga kena jaga tasydidnya. Di mana tasydidatu at-tasydidatu aqallis salah 'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 4. Allahumma 'ala lami wal mim wa salli 'ala lam 'ala Muhammad 'ala al mim. Okey, selawat tasydid di atas sekurang-kurang selawat Nabi SAW ada berapa? 4. Pertama, Allahumma 'ala lam wal mim, di atas perkataan lam dan juga di atas perkataan Allahumma ada 2, iaitu di atas huruf lam dan di atas huruf mim. Dan salli di atas huruf lam, ala Muhammad di atas huruf mim. So total ada 4. Okey,
Yang ni kena ingat lah. Aqallus salam assalamualaikum, tashdidu assalam ala sin. Fasal yang terakhir ialah berkenaan, saya ingat selawat tadi silap. Assalam apa ni memberi salam juga ialah rukun qauli, maka dia ada tasydid juga dan dia kena betul lah. Jadi apa dia dia ada satu tasydid saja, iaitu pada atas huruf sin, dan sekurang-kurangnya ialah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dia sunat. Okey, hukumnya sunat. Baik. Yang terakhir, ya. Alright. Okay, kita baca sikit lagi tuan-tuan. Kita baca tentang waktu solat. Okay. Kita cuba tengok sampai mana kita boleh baca. Panjang gak ni, tapi tak apa, kita baca dulu. Saya ingat kita cuba berhenti pada saktatus salah, arkan alladhi lahu tama'ninah, sujud sahwi. Okay, panjang lagi, tak apa, jangan risau. InsyaAllah kita cuba habiskan. Baik, kata pengarang lagi, apa dia? Faslun, ini satu fasal berkenaan dengan waktu solat. Jadi kita tahu waktu solat fardu ada berapa? Ada 5. Awqatus solati khamsun. Waktu solat ni ada 5. Jadi waktu solat ni kita tahu sebenarnya dari apa? Dari hadis Nabi SAW. Yang mana kita tahu ni sebenarnya dari mana? Diajar oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika mana Nabi SAW turun daripada Mi'raj, kan? Ketika habis peristiwa Isra' Mi'raj tu, Zuhur tu malaikat Jibril datang. Jadi daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, malaikat Jibril datang bagi tahu, okey, ni waktu solat Zuhur, semayang dengan Nabi. Kemudian ni waktu solat Asar, semayang dengan Nabi. Waktu solat jadi yang bagi tahu waktu ni siapa? Malaikat Jibril. Okey, wahyulah dari Allah Taala, kan. Kemudian hari kedua malaikat Jibril datang sekali lagi. Jadi hari pertama malaikat datang bagi tahu waktu awal. Bilakah masuk waktu. Waktu yang hari kedua malaikat Jibril bagi tahu waktu bila habis waktu. Jadi solat di akhir waktu lah. Solat di akhir waktu untuk bagi tahu limit dia kat sini. Limitnya dekat sini. So dari situ kita tahu macam mana kita boleh tahu waktu-waktu solat ni. Okey, ni ada dalam hadis lah. Ada dalam hadis. Okey, selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikit lagi. Awwalu waqti zuhri zawalul syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghairu dhilli istiwa. Okey. Awal waktu zuhur ialah ketika matahari tergelincir. Baik, tuan-tuan, kita konsep di dalam Islam, matahari tengah-tengah atas kepala ialah betul-betul sebelum waktu zuhur. Ini berbeza dengan kaedah yang diajar oleh orang barat lah. Orang barat ajar matahari betul-betul atas kepala ialah pukul 12. Pada kita bukan pukul 12. Kita kira waktu zuhur tu bila. Jadi kalau zuhur kita masuk pukul 1, sebenarnya dia punya matahari betul-betul tegak atas kepala tu dalam 12.55 betul atas kepala, mengikut konsep kita dalam syariat lah. Sebab waktu zuhur ni bila matahari gelincir, dia dah keluar daripada atas kepala kita. Sebab bila matahari atas kepala, sepatutnya tak ada bayang-bayang. Okay, sepatutnya tak ada bayang-bayang pada setengah tempat lah. Tapi sebabkan kita punya bumi ni kan dia tilted sikit, kan, dia sengit sikit daripada paksi dia. Bukan paksi dia memang macam tu, kan, slanting sikit. Jadi certain kawasan, kebanyakan kawasan lah selain daripada certain kawasan, biasanya ada bayang-bayang walaupun matahari betul-betul tegak atas kepala. Okey, dia ada bayang, dia panggil bayang istiwa, zillil istiwa. Okey, bayang-bayang ketika matahari ada atas kepala, dia ada sikit lah. Sepatutnya tak ada, kan, tapi dia ada sikit. Sebab apa? Kedudukan kita kat mana. Okey, so Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika matahari betul-betul ketika matahari baru je tergelincir, kan, matahari kan dia naik. Kemudian dia bila atas kepala, tu dipanggil istiwa, masa istiwa. Okey, masa matahari betul-betul atas kepala. Ketika dia tergelincir je daripada paksi 90 darjah tu, dia naik 91, ketika itu dia dah masuk waktu zuhur. Tu masuk waktu zuhur. Okey, wa akhiruhu, bila last dia, masiru dhilli syai' mithlahu,
dia punya panjang bayang-bayang objek yang kita ukur tu dah sama dengan kepanjangan objek tersebut. So katakan kita zaman dulu kan dia cara ukur waktu ni tengok bayang-bayang. Okey, ini kena belajar Kitabul Mawaqit lah tuan-tuan Kitabul Mawaqit ataupun ilmu falak lah ataupun ilmu mawaqit, ilmu tentang waktu. Salah satu yang bincang masa waktu ni dalam ilmu falak lah. Okey. So yang tu saya pun tak boleh nak ajar, saya tak reti. Saya tak pernah belajar juga. Kita tahu sikit-sikit gitu je lah. Saya sendiri tak pernah belajar. Yang antara yang mengajar yang kat KL ni antaranya ustaz ni lah. Guru kita Ustaz Dr. Aiman Akiti, Ustaz Wan Autad kan. Diorang ni semua orang yang mahir-mahir lah. Yang muda-muda, masih muda lagi tapi yang mahir dalam ilmu falak turas, ilmu falak turas. Tapi kalau betul-betul nak belajar yang praktikal, saya tak pastilah ada orang pakai turas juga tak, tapi yang praktikal yang ni jabatan falak, pejabat-pejabat mufti negeri-negeri lah masing-masing kan. Yang tu boleh buat daurah ke apa, tak kisahlah. Okey. Cuma yang kita point penting kita ialah kita nak tahu sebenarnya waktu solat. Tu yang penting lah. Dan ni kata Syekh Hamzah Yusof, antara sunnah yang kita dah hilang lah zaman sekarang. Sunnah yang dah hilang, iaitulah mengira waktu solat. Kan, sebab apa sekarang semua orang tengok kalender. Tu yalah, benda tu memudahkan, saya tak nafi, tetapi kita dah hilang salah satu daripada ibadah kita. Sebab mengira waktu untuk masuk solat ni, dia ibadah, dia dikira ibadah kan, ikut hadis Nabi SAW kan. So kita sebenarnya dah kurang pahala lah. Dah kurang pahala kan. Kalau kita buat tu dapat pahala. Okay, dapat pahala. Lagi renyah, renyah lah ustaz. Lagi renyah, lagi banyak lah pahala dia. Okay. Tu orang tak fikir kan. Orang fikir nak senang, orang tak fikir pahala tu. Tak apalah, zaman sekarang. Okay, ala kulli hal, kita kat mana tadi? Jadi panjang bayang-bayang tu sama dah panjang dengan objek. So kalau objek tu 2 meter, panjang bayang-bayang tu 2 meter ke. Itulah masa terakhir untuk waktu zuhur. Okey, tolak ghaira zillil istiwa, tolak bayang-bayang istiwa. Jadi bayang istiwa tu kita kena kira. Maksudnya ketika matahari betul-betul atas kepala kita, bayang istiwa ni berapa? Dia sebenarnya pendek je, sikit je. Katalah 2 cm. 2, 3, katalah 5 cm lah, 5 cm. So panjang objek 2 meter. So kalau 2 meter 2 meter 200 cm lah, 205 cm, itulah waktu terakhir solat zuhur. Itu waktu terakhir. Lebih je 1 cm maka dah masuk waktu asar. Wa awwal waqti asri idza sara zillu kulli shay mithlahu wa zada qalilan. Dia kata waktu asar bila? Apabila bayang-bayang sesuatu itu sama dengan dia punya panjang sesuatu itu dan tambah sikit. Jadi kalau 2 meter tambahlah 1 cm kan, tambah 1 cm. So tadi 205 cm tambah, jadi 206 je cm dah masuk waktu asar. Okey. Ni benda ni phenomenon sains tuan-tuan. Phenomenon sains yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang dah yalah, macam ni saya nak kata, orang ramai dah tak ambil kisah lah. Ya, kita ambil kisah, contoh Ramadan ni bagus lah juga kan, kita ambil kisah apa, masuknya waktu maghrib kan. Kalau tak, kita pun tak tahu kan masuk waktu maghrib. Tapi sebab Ramadan ni kita tahu masuk waktu maghrib, tahu masuk waktu subuh. Sebab apa? Nak tahu waktu imsak, nak tahu waktu sahur dan nak tahu waktu berbuka kan. Waktu lain tu kita tak kisah kan. So itu satu benda yang ni lah. Tapi ilmu ni penting. Okay, ilmu ni penting. Sebab apa? Sebab kalau kita, contohlah kita tak ada jam dan sebagainya, kita tiba-tiba jadi nomad balik kan. So macam mana kita nak tentukan masuk waktu solat dan sebagainya? So kena tengok matahari ya. Matahari. Dan bahkan kalau jam kita kata lain, kalender kita kata lain, dan phenomenon sains kita kata lain, maka kita ikut apa yang kita nampak. Kan? Ni benda pernah berlaku lah, Syekh Hamzah cerita dekat US tu. Waktu tu dia orang ada kebumi, buat pengkebumian dekat atas bukit. Kan, dekat atas bukit. Jadi tiba-tiba ada orang dia tengok dah masuk, kalau ikut kalender dah masuk waktu. Kan? Tapi Syekh Hamzah kata, ni matahari terang gini kan. Matahari terang lagi. Matahari terang. Dia adalah dia punya sains dia tu kan. Dia kata semua low line punya awan tu semua masih ada cahaya. So menunjukkan dekat sana matahari tak terbenam lagi. Cuma sebab dia kawasan berbukit-bukit, jadi tak nampak sangat. Okay, nampak macam matahari dah tak nampak lah, tak ada dah, sebenarnya tak terbenam lagi.
Okay. So dia boleh tengok lah daripada langit tu. Okay. Jadi tapi diorang bagi azan dan diorang solat ke? Syekh Hamzah tak solat. Dia kata. Dia tanya, kenapa awak solat kan? Kalender dah masuk. Kalender, kalau kalender boleh silap. Kan? Kalender boleh silap. Sebab kalender dia bukan buat tiap-tiap waktu kan. Dia buat untuk setahun, 2-3 tahun. Allah alam lah kan, pengiraan. Betul, pengiraan tu ada yang tepat. Kita tak nafi. Dia berdasarkan kajian yang detail. Kita tak nafi. Tapi boleh jadi tak lari, boleh jadi macam kes baru ni. Okay, bukanlah baru sangat kan, 2 tahun lepas kot. Kan, ke tahun lepas ke 2 tahun lepas kan, subuh kena tambah 10 minit. Kan, subuh kan kena tambah 10 minit dekat mana banyak semua negeri lah. Semua negeri lah dalam Malaysia ni kan. Sebab apa dia orang kira awal? Jadi kan nampak tu lah. Betul-betul dia tengok je waktu dah masuk, dia terus sembahyang. Maksudnya dia dah solat sebelum masuk waktu. Tak sah. Kan? Tak sah sembahyang dia. Kena qada balik. So berapa lama dah macam tu? Kita pun tak tahulah kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu panjang lah. Kalau benda tu tidak jelas, tak pasti, yelah tak adalah perlu qada. Tapi kalau confirm dia memang buat tu ketika waktu yang memang tak masuk lagi waktu, memang wajib qada lah. Okay. So itu benda yang kenapa kita kata sebenarnya benda ni penting. Okay. Tapi lah alhamdulillah kita ada pejabat-pejabat kerajaan kan. JAKIM, pejabat mufti, JAIS, inilah semua jabatan agama Islam negeri ni kan. Diorang dah mudahkanlah urusan kita sebenarnya. Okay. Tapi cuma kita kata benda ni perlu, kita pun kena belajar agaklah. Kena belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selesai. Kemudian wa akhiruhu, dan akhir waktu asar bila? Ghurubi syamsi, terbenamnya matahari. Wa awal waqtil maghrib, awal waktu maghrib bila? Ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari. Wa akhiruhu, akhir waktu maghrib ialah ghurubus syafaqil ahmar, ketika hilangnya syafaq ahmar, syafaq mega merah. Cahaya merah di langit. Tuan-tuan, waktu petang, tengoklah dekat-dekat nak maghrib tu, biasanya ada 3 cahaya. Cahaya merah, kuning dan putih. Okay. Jadi ikut kita mazhab Syafi'i, hilang je cahaya merah dah masuk waktu maghrib. Hilang je waktu cahaya merah dah masuk waktu isyak. Terbenam je matahari masuk waktu maghrib. Hilang cahaya merah tu dah masuk waktu isyak. Jadi cahaya merah ni sebenarnya hilang awal. Hilang awal sebenarnya. So kita kena sebenarnya ambil perhatian lah bila waktu tersebut. Okay. Oh, saya punya video ada ni macam ada terpotong je kan. Ada 2-3 kali. Internet malam ni tak stabil tuan-tuan. Okay. So saya minta maaf lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak suruh berhenti awal kot. Saya habiskan kat sini lah. Okay. Wa awal waqtil isya' ghurubus syafaqil ahmar, awal waktu isya' ialah setelah hilangnya mega merah. Wa akhiruhu, akhir waktu isya' tulu'ul fajri, terbitnya fajar sadiq. Terbitnya fajar sadiq. Wa awal waqti subhi, awal waktu subuh ialah tulu'ul fajri sadiq, terbitnya fajar sadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'ush syamsi, terbitnya matahari. Kalau matahari tak terbit lagi, walaupun langit dah cerah tapi tak terbit lagi, belum lagi lah, belum waktu belum habis waktu subuh, kita masih boleh solat subuh. Al-ashfaq thalath, mega ni ada 3. Ahmar merah, wa asfar kuning, wa abyad putih. Al-ahmar maghrib, wal asfar wal abyad isya. Warna merah itu maghrib, dan putih dan juga kuning itu ialah waktu isya. Yundabu, disunatkan ta'khiru salatil isya, mengakhirkan solat isya, ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad, sehingga hilanglah syafaq kuning dan syafaq merah. Ta'ala ala wa alam. Saya berhenti sini dulu. Saya tengok line internet saya tak apa nak stabil tuan-tuan, saya minta maaf. Kita berhenti sini dulu. Okay. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada waktu yang haram solat pula pada esok hari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.